Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Firdaus daripada Duke Studio. So hari ini kita dekat HZN Group Honda dekat Glenmary. Hari ini aku nak review baru sampai kereta Honda City Hatchback 2022. Ada V-Spec warna putih, E-Spec warna merah. So kita akan review V-Spec warna putih. Okey, so kali ini Honda tak mengeluarkan lagi Honda Jazz. Dah tak ada lagi Honda Jazz. Dia mengeluarkan City Hatchback, yang mana aku rasa dia nak tiru Yaris jugalah, yang mana Vios dengan Yaris konsepnya sama macam City Hatchback dengan City Sedan. Okay, so bagi aku ini langkah yang baik untuk Honda lah, sebab dia boleh menjimatkan lagi lah, dia punya cost R&D boleh jimat, and then cost production pun boleh jimat. Okay gang, so kalau kita tengok kereta hatchback ni, theme dalam dia semua black Sekejap lagi kita akan tengok dia lebih detail. Cun dia tak ada lagi beige ataupun cerah punya colour, tak ada lagi. Memang cantik, stitching ada putih sini. Bagi aku memang cantik lah, memang nice. Cuma dekat belakang dia, kita tengok nanti, dia tak ada aircon vent lagi kat belakang. Dia hanya charging port. Kejap lagi kita akan tengok dengan lebih detail. So kalau kita tengok luaran design kereta ini, so sekali kalau saya pergi belakang dulu, agak cun lah bagi saya. Sebab dia punya bumper ni tak kosong dia ada line macam tu. Kemudian kalau yang RS punya, yang ni yang RS punya, kalau kita tengok RS punya ni belakang dia ada carbon fiber punya finishing warna hitam tu lah. Tapi ini V-Spec tak ada lah. Tapi memang cantik. Ada macam BMW 1 Series pun ada, macam Mitsubishi ASX pun saya tengok ada. So banyak juga yang aftermarket punya body kit, memang lagi cantik lah. Situ kita boleh nampak dia punya lubang tailpipe Kalau City Sedan tak ada. Kita juga boleh beli kereta ni dengan kemasan modulo. So mana dia akan ada tepi body kit tu lah. So untuk belakang ni, ini adalah kamera reverse, yang mana dia sangat wide dia punya view. Kiri kanan boleh nampak sangat jelas. Lampu masih sama dengan City Sedan tu, kat luar tu masih sama. Okay, dia punya reflektor tepi pun hampir sama. So dia punya parking sensor ada dua. Ini adalah lampu brake dia dekat atas. So kalau kita tengok dari tepi, design dia sebiji macam Honda City Sedan kalau saya tutup ni kan. So kalau saya buka, dia jadi hatchback. So belakang dia ni telah dipendekkan sikit. So dari segi panjang dia, dia ukuran dia 4345mm. Okay, dia lebih pendek sedikit daripada Honda City Sedan, and then tapi dia lebih panjang lah daripada Toyota Yaris, Myvi. Dia memang lebih panjang lah. So beza dia dengan yang sedan, kat sini kita tengok dia punya door handle dia warna sama dengan body, warna putih. And then untuk V-Spec hatchback juga dapat lane wash macam biasa. Lane wash memang bagus untuk Honda City ni. Dia tak macam Honda Civic, tak macam HR-V RS. HR-V RS Honda Civic dia ada dekat sini. So yang ini dia bagus ada kat sini. Bila kita flip side mirror, kita still boleh tengok blind spot. Hatchback kali ni dia, kalau ikut brochure ni, dia lebih tinggi daripada sedan, tapi tinggi dia hanya berapa milimeter saja. Saya tak pasti 10 ke 20mm saja. And then kemudian kalau kita tengok dari tepi juga, rim yang dipakai sama je macam V-Spec sedan. Tayar pun sama, Proxus, rim 16 inci. Kereta ni kalau dari segi berat, dia lebih berat daripada Honda City Sedan. Hatchback version ni lebih berat, 1151. Kalau V-Spec untuk sedan 1140 something lah. Beza lebih kurang 10 kilo macam tu lah. Saya pun tak pasti apa yang membuatkan dia jadi berat, padahal saiznya lebih pendek. Cuma tinggi ni saya tak pasti kenapa tinggi. Mungkin dia ada seat absorber dia ke, spring dia ke, ada lain ke, kita tak pasti lagi. Kita tengok di atas pula, dekat sini masih ada antena shark fin. Ini adalah spoiler untuk City Hatchback. Kalau kita tengok dekat Thailand dengan Indonesia, dah banyaklah body kit masuk untuk kita tukar kita punya atas punya spoiler ni lah. Okay, saya rasa cun juga untuk colour putih ni. So kalau kita tengok sini pun, dia punya ni adalah keyless entry. Ini adalah button untuk lock kereta. So dari segi tayar, kalau kita tengok situ pun sama juga, tiada apa panggil daun pisang ke apa nak cover sini. Tiada painting cat ke apa tak ada, undercoat ke apa tak ada. So belakang ialah drum brake, depan ialah disc brake. So untuk depan memang exactly sama macam V-Spec Honda City Sedan lah. Okay, cuma kat sini kita tengok dia bagi kita honeycomb.
Kalau yang biasa dia line macam tu saja. So ini lebih cantik lah bagi saya design ni. Bawah ni sama, tapi sana ada fog light. So untuk kereta ni lampu dia masih sama dengan V-Spec. Ini adalah LED. Memang cantik lampu ni, sama macam Civic. HRV baru pun pakai ini. Okay, so kalau kita tengok dekat cermin ni juga, dia tak ada macam Honda City V sensing lah. Ini variant tak ada sensing lah untuk hatchback. Okay, kecuali beli RS saja, Honda City Hatchback RS, yang masih lagi belum keluar, yang masih lagi belum tahu harga. Ok, untuk kereta ni juga dia menggunakan enjin yang sama dengan macam Honda City Sedan. Dia masih lagi menggunakan double overhead cam. So kalau kita tengok dia punya torque ialah 145 Nm torque. Kemudian dia punya power ialah 121. Ok, kalau dulu Honda Jazz kita dapat single overhead cam, and then kemudian dia punya torque dengan power lebih rendah daripada yang City Hatchback ni lah. So yang City Hatchback ni adalah yang terbaik dalam segmen dia lah untuk torque dengan power lah. So dari segi compare dengan Yaris Myvi, City Hatchback ni mempunyai torque dengan power yang lebih tinggi. Ok, untuk boot belakang Honda City Hatchback kali ni, kalau ikutkan dahulu, Jazz punya size lebih besar lah daripada kali ini. Tapi untuk kali ini dia masih lagi besar berbanding Toyota Yaris Myvi. Dia punya boot capacity masih lagi besar, iaitu kalau kita tanpa turunkan seat ialah 289 liter. So kalau kita nak tengok, saya buka sekarang bonet. So bonet dia agak berat juga, tapi ok lah. So kita mungkin boleh install nanti later aftermarket punya auto boot lah. Kick sensor ke kita boleh install. Ok, so kalau kita tengok, inilah bonet dia. Saya terangkan sikit. Ok, so di sini ada cover yang mana kita boleh buka dia lah. So ini kalau kita tengok, saya letak satu A4 kertas. Dia lebih kurang saiz macam tu. Kira-kira je 1, 2, lebih kurang 2 suku A4 je dia punya ni. Kalau panjang ni kita tengok 1, 2, 3, lebih kurang 3. Ok, kat mana tire spare? Kat tire spare dia ada di bawah ni. Kita kena buka ni. Ini ada kompartmen untuk kita letak apa-apa lagi. Ini tool untuk kita repair. Bawah ni ada tire. Tire ni adalah saiz 15 inci. Ok, so dekat tepi ni ada lampu, ada cangkuk dia tu. So juga tepi ni pun ada. So kat sini pun saya tak pasti ni orang boleh buka tak. Macam tak boleh. Ini pun saya tak pasti tak boleh. Alright, so ini ialah Honda City Hatchback punya boot. Alright, so kita tutup. Ok kan, jom kita tengok seat belakang pula. Ok, untuk bahagian belakang, ok sekejap saya cerahkan sikit. Seat dia, kalau kita tengok ada jahitan putih kat sini, agak cantik juga. Kemudian dia punya headrest ini kita boleh turun naik, boleh adjust tinggi dia. Masuk yang tengah pun boleh adjust tinggi dia. Lagi satu kat sini, kalau kita perasan, dia tak ada armrest macam V-Spec. Tapi saiz lebar dia sama. Dan kemudian legroom dia dikatakan lebih besar daripada Honda City Sedan lah. Tapi kat sini sudah ada bekas lah. Ini maksud dia mungkin kena headrest punya. Headrest ini kena dia punya cushion lah, dan berbekas lah. Ini adalah common issue lah dengan Honda City yang sedang ada juga isu ni. Ok, dia menggunakan konsep yang sama macam Honda Jazz, iaitu dia Ultra Seat. Kita boleh lipatkan seat belakang ni menjadikan kita apa, 4 keadaan. Ok, so kat bawah ni pun sama macam Jazz, dia ada ruang. So kita boleh senang lah nak lipat. Kita ada mode. Ok, ini mode dia, long mode, utility mode, refresh mode and tall mode. Ok, so kalau kita nak try buat long mode, kita nak masuk tangga dalam kereta ni, kita perlu buat macam ni. So dekat sini dia ada satu toggle, tekan, seat akan turun. Nampak? So dia flat daripada bonet belakang tu, dia flat. So boleh masuk tangga. Ini pun boleh turunkan. Ok, ok, so kita boleh masuk. Ini headrest kena buka dan kita boleh masuk tangga lah. Ok, so ini salah satu mode. Ok, so kalau kita nak buat tall mode, kita nak bawa masuk satu barang yang mungkin besar, tinggi,
kita kena bawah ni. Kita ambil gapai dia punya besi ni. Okey. Dia pergi atas. Okey, so bila dah besi ni dah dinaikkan, dia akan turun. Kalau kita nak lock dia, tolak besi ni, sambil bunyi ketak, dia dah lock. So kita dapat space yang tinggi, boleh bawa barang. Sebelah sana orang masih boleh duduk sebab cushion dia adalah 40-60. Ok, so kalau kita nak tutup dia balik, senang saja. Buka sini. So dia tutup balik. Ok. So kalau apa yang saya pasang untuk bahagian belakang, dia semua black colour. Dia tak ada beige colour dah kat sini. Kemudian dia ada trim putih kat sini. Nice lah saya rasa. Patutnya macam ni lah untuk nampak dia sport sikit. Ok, sekarang saya di dalam kereta ni, bahagian seat belakang. So kalau kita tengok, dia tak ada air vent. Sini besar sangat ya. Dia punya ni, saya rasa ni untuk charge phone saja. Sebab dekat sini dia tak macam V-Spec, dia tak ada pocket untuk letak phone. Dekat seat ni tak ada. Dia tak ada. So dia suruh letak phone kat sini lah. Sini ada 12 volt socket 2. Tapi sini sepatutnya kena ada botol holder lah saya rasa. Tapi tak ada. Ok, untuk seat belakang ni dia ada ISOFIX point. Kita boleh letakkan cair seat, car seat lah kat sini. Ok, so dari segi dia punya lapang dia tu, kita tengok kaki saya ni. Ok, selesa juga. Saya boleh lunjurkan dalam ni, boleh slide masuk. So ini memang Honda punya favourite lah. Ok, so kalau kita tengok sini, saya punya pangkal paha ok. Cuma kalau orang tu belakang mungkin saya sempit sikit. Dari segi headroom, so ini headroom. Saya dengan ketinggian 181, hampir kena lah. Tapi saya rasa masih lagi lega. Headrest ni boleh naikkan. Dia punya view dia ni, atas ni dia tak macam RS warna hitam, ini warna beige. Cup holder pun hanya ada kat sini saja, tepi sini saja. Tengah tak ada. Tengah ni tak ada. Ini hanya charging phone saja dekat port. So dekat pintu pun ada speaker. Total ni ada 8 speaker lah. Dekat belakang ada 2, dekat bawah sini ada child lock. Ok, jom kita masuk tengok bahagian depan pula. Ok, untuk di bahagian depan, door trim depan ni pun dah tak ada beige. Ini adalah kontrol cermin, lock tingkap. Ini adalah side mirror control. Sini adalah speaker, Twitter. So dia ada 8 speaker included 2 Twitter. Jom kita masuk. First kali kita tengok sekejap. Ini dia punya aircon vent tak sama macam V-Spec. Dia pakai sini piano black, gloss black ya. Cantik bagi saya. So kereta ni tema dia memang all black, which is nice lah saya rasa. Ok, nampak, it is nice. Jom kita masuk dalam. Tapi ni kita kena adjust lah. Ini dia tempat adjust je. Alright, so ini meter masih lagi macam V-Spec yang lama. Kita tunggu je lah game Honda. Kemungkinan ada V-Sensing untuk hatchback. Then kita tengok lah. Sebab aku pun dah kena dulu beli V, tiba-tiba keluar V-Sensing. Memang sakit hati lah. So kalau korang masih nak cepat, ambil sajalah hatchback ni. Kalau korang nak tunggu je lah. Mungkin ada permainan baru pada Honda. So kalau kita tak steering dia, apa yang bezakan dengan V-Spec? Kat sini dia adalah piano black, so gloss black. Kemudian dia punya stitching dia warna putih macam ni. Kemudian dekat tepi ni sama. Ini adalah traction VSA. Ini adalah headlight height adjuster. Ini adalah push start button. Ok, so kalau kita tengok ini dia punya steering adalah teleskopik. Kita boleh tarik, kita boleh naik, turun. Ok, kita boleh tolak balik. Right. Ok, so kalau kita tengok kat tengah ni adalah masih lagi sama, 8 inci dia punya infotainment. So infotainment ni boleh connect dengan Android Auto, boleh connect dengan Apple CarPlay. Memang terbaik ya. So far the best infotainment Honda pernah buat lah. Pasal ini adalah generation baru. Okay, kemudian di aircon panel pun dah saya rasa sama macam V-Spec sedan juga. Sama lah macam E-Spec juga. Ada Max Cool, ada Auto. Kemudian dekat USB port sini ada 2. Ini power outlet, sama juga macam V-Spec. Sini dia tak ada lagi beige. Ini semua black dengan stitching white. So engine dia ada sport mode. Sini ada pedal shift, turun gear. Ini adalah naik gear. Okay, so kalau kita tengok dekat sini juga samalah. Ini adalah seatbelt reminder. Ini adalah aircon sensor.
sama lah. Kemudian kat sini pun dia ada padding guard. Ini adalah leather dengan warna hitam Kalau V-Spec sedan warna beige. So aku suka juga dia punya interior ni. So interior untuk kali ni quite nice juga. Cuma dia punya side mirror ni aku rasa macam ada sedikit rendah side mirror dia ni. Tak tahulah ke sama je, aku pun tak pasti. Kita akan check. Okay, so sini tu masih ada mechanical handbrake. Sama juga ini untuk ruang letak phone. Ini letak apa kunci ke boleh. So inilah dekat sana tu buka minyak buka minyak dengan apa panggil, buka bonet depan. Button echo kat sini. Alright, so steering dia ni bagi aku memang sedap lah feeling dia. Kalau kita beli E-Spec sana tu kita dapat plastik lah. Kalau ini kita dapat leather. Okay, memang sedap pegang dia. Steering Honda memang bagi aku the best lah. Alright, so dari segi ground clearance aku rasa memang ada sedikit tinggi aku rasa. Sebab nak keluar dia agak senang. Agak sedikit tinggi aku rasa kereta ni. So kat sini dia ada lane wash So bila kita bagi signal ke kiri, kamera sana akan fungsi hide di screen sini. Sini sebabkan belakang dia hatchback, so dia ada satu lagi orang kata lap cermin tu lah. Terus ini ialah button auto cruise yang biasa lah. Ini bukan adaptive Kalau kita nak adaptive kita kena ambil variant RS, tapi harga belum keluar Variant RS dia tak ada low speed, tapi dia ada lane kit assist adaptive cruise control lah. Okay, dan dia ada autonomous emergency brake. So untuk kereta ni dia ada 6 airbag. Satu sini, steering 2, sana 3, sini ada satu lagi 4. So dekat belakang ada curtain 5 dengan 6. Kalau beli E-Spec hanya dapat 4 airbag, tak ada curtain airbag. So beli V-Spec dapat extra protection lah. Okay, so kalau kita tengok kat sini dia ada blind spot detection ni, dia pakai lane wash lah, AAC, ABC. So lane kit AC, lane departure warning, for occlusion ni semua nak ambil variant RS, iaitu hybrid. Show car belum ada dan harga pun belum tahu. Dikabarkan mungkin bulan 3 akan keluar harga. So kereta ini NCAP ada 5 bintang So safety dia memang terbaik. Dari segi harga pula, sekarang hanya keluar 3 jenis harga, iaitu S, E dan V. S bermula dengan 75,000 dan paling mahal ialah V-Spec 87,000. So korang tunggu je lah, mungkin Honda ada buat permainan ke, ada keluar V-Sensing lagi ke, kita tunggu je lah permainan Honda Tapi harga kereta ni lebih mahal daripada sedan. Itu saya tak pasti kenapa. Dari segi panjang dia lebih pendek, tapi dari segi berat, kereta ni adalah paling berat dalam segmen dia lah. Compare Yaris, compare Myvi, compare City sedan, memang kereta ni lagi berat. Alright gang, so aku rasa ini saja daripada aku. Kita kena cepat balik sebab ramai orang nak tengok juga kereta ni. Kepada yang berminat boleh contact kawan saya, brother Hafizan Honda Shah Alam, Facebook dia korang boleh cari. So nombor aku dah letak kat bawah ni, korang terus saja klik link WhatsApp dan direct dengan dia. Ok, dijangkakan kereta ini first delivery adalah minggu depan, 15 Januari. Sekarang queue pun agak lama lah kereta ni, kemungkinan 2 bulan macam tu lah kalau kita booking start dari sekarang. Tetapi kereta ni bagi aku one of a new idea from Honda lah, sebab dia keluarkan hatchback yang bersih mampu milik. Jarang ke biasanya hatchback ni orang keluarkan Civic hatchback yang type R tu kan, tapi dia keluarkan City hatchback. Okay, so dari segi harga compare dengan sedan ini lagi mahal. So korang fikir-fikir lah. Aku rasa kereta ni bonnet dia memang ada sikit difficulty lah, sebab bonnet dia agak kecil. Tapi kereta ni kalau nak enjoy, nak fun, memang kereta ni best aku rasa. Sebab bonnet dia, seat dia boleh baring 4 jenis mode. Memang best lah. Kita boleh bawa barang macam-macam. Kemudian kereta ni juga hatchback, kita jangkakan handling dia lebih mantap daripada sedan lah. Kita akan tengoklah nanti. Okay, so okay gang, aku dah habis. Kalau ada apa-apa lagi yang nak tahu pasal City hatchback, boleh komen di bawah, boleh roger aku. Kita akan go detail, tanya kita punya Abang Hafizan, dan kita akan review nanti macam mana rasa bila kita driving ni. So kita tunggu kereta ini ada versi test drive punya minggu depan. Kita akan review lagi test drive punya feeling lah. Okay, so itu saja daripada aku. Jangan lupa like dan share video ini. Jangan lupa subscribe Dude Studio. Thank you for support until hari ini. Aku dah berjaya kumpulkan 3,000 lebih. So setahun Dude Studio, kita kata apa, muncul sudah dapat 3,000 subscriber. Thank you very much. Okay, itu saja daripada aku. Jumpa lagi. Assalamualaikum.